Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Okey guys, hari ni kembali lagi di Malam Mistik channel Anas Rahmat. Okey, sebelum aku nak start cerita malam ni, aku nak minta tolong korang seperti biasa, tolong like, share dan subscribe channel aku ni. Jangan lupa tekan butang loceng supaya korang boleh menerima notifikasi cerita aku di akan datang. Tolong aku je guys. Tapi kalau korang rajin komen lah sikit dekat dalam aku punya YouTube aku ni kan. Okay, malam ni aku nak cerita dengan korang satu kisah yang berlaku pada seorang sahabat kita ni yang mengalami gangguan mistik masa dia baru pindah dekat sebuah rumah pangsa guys. Waka Rumah Flat. Sebelum PKP, Kamal bekerja sebagai seorang pemandu pelancong dekat sebuah syarikat pelancongan yang agak popular juga di Kuala Lumpur. Bila pandemik berlaku, dia diberhentikan kerja sebab agensi pelancongan yang dia kerja tu terjejas teruk. Korang faham je lah, ramai lagi kawan-kawan kita yang terpaksa diberhentikan kerja atas sebab pandemik ni berlaku. Okay, bila diberhentikan kerja tu, dia rasa down gila lah. Yelah, sebelum ni hidup boleh tahan senang lah kan. Ada kereta, duduk apartmen walaupun just bilik sewa je kan. Tapi mewah lah kan. Tapi dalam keadaan sekarang ni, dia terpaksa memikirkan tau, macam mana nak mula hidup baru tau selepas dia dibuang kerja. Nak balik kampung pun tak boleh. Dia fikir juga kalau dia balik kampung takut tak ada kerja pula. So dia stay je kat KL. Mak bapak dia pun reda dan faham lah kenapa anak dia tak dapat balik kampung. Dengan duit simpanan yang dia ada tu, dia terpaksa guna berjimat cemat lah untuk bertahan. Beberapa bulan kemudian, akhirnya dia pun dapat kerja baru. Dapat kerja sebagai cashier di sebuah supermarket. Masa ni dia dah tak memilih lah nak kerja apa ke. Janji dia dapat kerja, dia ada duit untuk teruskan hidup. Itu yang penting buat masa ni. Di samping tu juga, dia terpaksa lah juga ambil keputusan untuk keluar daripada apartmen. Maklum lah, kerja sebagai cashier bukan kerja macam dulu. Dulu dia kerja agak mewah juga gaji dia. Tapi bila kerja cashier, gaji dia tu separuh je daripada gaji yang dia dapat masa dia kerja sebagai pemandu pelancong. So nak tak nak, suka atau tidak, terpaksalah cari jalan untuk kecilkan sara hidup. Kenalah cari rumah yang lebih murah dan harga yang berpatutan yang kena dengan gaji dia masa sekarang ni. Satu hari tu, on the way masa dia nak pergi kerja, dia singgah dekat sebuah kedai makan nak tapau nasi goreng tau. Time tu dia memang tengah kusut gila lah, mana nak dapat cari bilik sewa yang murah. Dia dah berapa bulan tau tak bayar duit sewa apartmen tau. Sebab dah banyak kali tertangguh, sebab tak ada kerja, poket pun dah makin nipis. Dia dah tak boleh tahan tau bayar sewa apartmen dengan gaji dia yang sekarang ni tau. Tengah tunggu nasi goreng tu siap, dia pun terpandang tau ada satu iklan bilik sewa tertampal dekat tepi dinding luar kedai tu. Dia terbaca bilik sewa ni betul-betul dekat dengan tempat kerja dia tau. Otak dia fikir bagus lah kan, dekat dengan tempat kerja, tak payahlah nak bersusah payah nak pakai kereta, nak cari duit tambang lagi kan. So dia pun terus call nombor yang kat iklan tu lah. Kali yang jawab tu owner rumah yang berbangsa India. So bilik yang dia nak sewa ni adalah rumah pangsa 3 bilik yang tak ada lift. Sebab rumah tu ada 5 tingkat je, memang tak tinggi pun. So masa dia nak ambil kunci, so si Kamal ni pun deal lah dengan owner untuk tengok rumah tu, untuk tengok bilik yang dia nak sewa. So owner tu pun ajak dia jumpa dekat rumah yang dia nak sewa tu. So kalau Kamal ni setuju, owner nak terus bagi kunci lah. Masa Kamal jumpa owner ni dekat rumah tu, owner ni sempat lah kan tunjuk sikit kawasan-kawasan rumah tu. Dia cakap dengan Kamal, master bedroom dah ada orang sewa, orangnya pun jarang balik. Mungkin sebab kerja luar, mungkin masa pandemik ni ramai orang tersangkut bila kerja di luar negeri kan. Dan ada lagi satu bilik, bilik kecil. Bilik kecil tu dia cakap pula bilik store, bilik tempat simpan barang. Kamal pun okey je lah kan. Dia tengok kawasan rumah tu nampak bersih je. Rumah tu kira lengkap lah juga. Ada sofa, ada almari dapur, icebox, dan macam-macam lagi lah. Yang paling penting dapur dengan washing machine pun ada. So kalau tengah poket kering, boleh lah juga kan dia layan masak kat rumah sendiri. Baju pun tak payahlah dia nak hantar dobi. Lagi pula harga sewa bilik kat rumah tu murah gila. Harga bilik tu separuh daripada dia sewa masa dekat apartmen dulu tu. So memang sesuai lah dengan dia punya bajet. Dah seminggu dia duduk rumah tu, semuanya nampak okey je, nampak tenang lah, tak ada apa-apa masalah pun yang berlaku. Tapi bila masuk minggu kedua je, Kamal dah mula rasa semacam tau.
Teman serumah dia pun tak pernah balik-balik pun. Dah nak masuk minggu kedua, Kamal tak pernah kenal pun siapa teman sebilik serumah dia tu. Paling dia terasa hati bila setiap kali dia balik kerja waktu malam, dia berbau busuk dalam rumah. Bau seperti macam bau bangkai. Dia cari juga datang daripada mana bau busuk ni. Semua ceruk dia dah cari tau bau busuk ni, tapi tak ada pula dia jumpa sampah ataupun bangkai. Sampah dapur pun memang Kamal tak pernah lupa tau buang masa sebelum dia pergi kerja. Dia abaikan je tau bau busuk ni. Tapi jadi lagi pada esoknya, dia pun dah jadi lali dah pun dengan bau ni. Dan dia pun dah mula standby spray pewangi tau. Bila dia balik rumah satu hari tu, dia rasa lega lah sikit bila dia dah gunakan pewangi ni. Kurang lah juga bau busuk kat rumah tu. Lepas beberapa hari, kejadian bau busuk tu dah tak ada tau. Tapi hal lain pula yang berlaku. Tengah sedap dia tidur, tiba-tiba dia dengar bunyi ketukan dinding. Dia tengok jam, dekat pukul 2 pagi. Dia fikir jiran sebelah dia yang buat bising ni. Rumah flat kan, kau faham dia lah. Kalau orang sebelah bertengkar pun kau boleh dengar tau. So dia abaikan je lah. Dia malas nak campur, dia malas nak ambil tahu, dia malas nak ambil pot pasal masalah orang ni. So malam tu dia dengar sekali je bunyi ketukan tu. Esok paginya, masa dia nak bersiap pergi kerja macam biasa, dia buka pintu sambil dia pakai stokin. Tiba-tiba ada jiran lalu dan tegur dia tau. Jiran tu tengah cari kucing dia yang hilang. Bro, baru pindah ke? Kamal jawab iyalah, dia baru pindah. Okey ke rumah ni bro? Jiran dia tanya lagi. Okey je bang, jawab Kamal. Lepas tu abang tu terus belah je tau. Tapi dia tengah pergi tu, dia cakap dengan Kamal tau, kalau ada apa-apa masalah boleh cari dia dekat bawah tau. Rumah dia dekat bawah je. Kalau ada apa-apa hal, cari je dekat bawah. Pintu rumah dia tu sentiasa terbuka lah untuk bantu Kamal ni. Macam tu lah lebih kurang bunyinya. Daripada apa yang abang ni cakap, buat Kamal ni jadi bingung dan tertanya-tanya tau. Apa motif brother ni tanya dia macam tu. Siap brother ni pesan kalau ada masalah jumpa dia. Brother ni seolah-olah macam ketua blok tau kat kawasan tu tau. Sekali lagi malam tu dia tidur, dia terganggu dengan ketukan dinding tu lagi sekali. Kali ni dia nekat keluar bilik perlahan-lahan. Dia nak tahu daripada mana datangnya bunyi ketukan dinding ni. Rupa-rupanya ketukan dinding tu datang daripada bilik kecil yang kosong tu. Bunyi tu tak berhenti tau. Tapi bila dia buka je pintu bilik tu, bunyi tu hilang. Dan kipas dekat siling tu masih bergerak perlahan-lahan tau. Maksudnya macam baru lepas tutup tau. Tapi dia tengok pelaknya off, tak on pun. Dia tengok dekat tingkap di bilik tu, tingkap pun tertutup. Macam mana kipas ni boleh bergerak kalau tak ada angin pun yang masuk? Siapa yang duduk dalam bilik ni? Dia terpandang dekat ujung penjuru bilik tu. Kamal nampak macam ada segumpal rambut tau. Padahal masa first day dia masuk dekat rumah tu bersih je. Kalau ada rambut sekali, ada habuk sekali pun, Kamal mesti dah bersihkan awal-awal. Sebab masa dia masuk rumah tu, dia dah sapu, dia dah mop. Bukan dia mop dekat ruang tamu kat bilik dia je, dia mop dan bersihkan seluruh kawasan rumah. Kamal ni bukan yang jenis pengotor, dia jenis pembersih tau. So dia ambil segumpal rambut yang dia jumpa tu, dia buang dalam plastik sampah. Ada satu malam tu, bukan setakat gangguan ketukan dinding je tau. Bukan dinding je diganggu, diketuk tau. Tapi pintu bilik dia pun diketuk tau. Slow je ketuk. Kamal abaikan je. Dia dah malas nak layan tau. Dia dah penat kerja. So dia ambil selimut, dia sambung dia tidur. Esok paginya, masa dia mandi, dia terasa pedih tau dekat belakang badan dia ni tau. Pedih. So dia pun pergilah tengok cermin dekat belakang badan dia. Ada bekas cala kena cekau tau. Macam kena cekau dengan kucing. Kamal terus gelabah tau. Apa jadi agaknya malam tadi selepas bunyi pintu tu diketuk. Dia tak tahu tau. Sebab lepas pintu tu diketuk, dia terus tidur je. Sedar-sedar dia bangun pagi, badan belakang dia dah cala dah. Dia dah mula start runsing tau dengan keadaan rumah yang dia duduk sekarang ni. Dia fikir jugalah, kalau lah penyewa yang lagi satu seorang tu ada, maybe dia taklah rasa seriau sangat kan duduk seorang-seorang. Lagipun dengan macam-macam benda yang jadi ni, dengan bau busuknya lain, bunyi dinding lah, bunyi ketuk pintu lah, badan dia cala lah. Dia betul-betul runsing dan dah tak keruan tau lagi duduk kat rumah ni tau. Hari seterusnya, Kamal balik kerja macam biasa. Sampai rumah, dia mandi. Lepas tu dia pun masak Maggi. Sebab malas nak pergi beli nasi bungkus. So dia kemas-kemas bilik, layan YouTube sambil baring. Layan YouTube. Sedar-sedar jam dah 2 pagi dah. So dia tengok jam 2 pagi, dia pun tutup lampu, pun nak mula tidur lah. Tapi gangguan malam yang berlaku ni, yang akan berlaku ni lagi dahsyat tau. Masa dia baru nak lelapkan mata tu, dia nampak satu lembaga berambut panjang tutup semua muka ni melekat dekat atas siling rumah dia tau. Dia melekat rambut dia ni. Aku yang cerita ni memang-memang bulu rumah aku pula. Dia seolah-olah benda tu macam tengah tenung dia tau.
dia melekat dekat siling tau, macam terbalik, tapi kepala dia macam tenung kat Kamal tau. Kamal cakap dia tak tahu tau sama ada dia mimpi ke atau benda ni benar-benar tau. So benda tu makin lama macam makin rapat tau dengan dia. So dengan tiba-tiba benda tu melompat dekat atas katil tau, merangkak dekat atas katil dia. Kamal ni dia macam terkedu tau. Dia tak boleh bergerak, tak boleh buat apa-apa. Dia macam keras, statik je macam tu lah. Dia nak jerit tak boleh, dia nak bergerak tak boleh. Benda tu makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. So Kamal dia cuba tau nak baca ayat kursi ke, baca apa yang boleh dia baca lah, tapi tak ada satu patah perkataan pun yang keluar daripada mulut dia. So Kamal ni dia cuba jerit, dia cuba jerit sekuat-kuat hati, tapi bila dia kata dia menjerit tapi suara dia tak keluar. Umpama engkau tidur macam kau kena hempap, macam tu lah Kamal kata. Tapi dia tak sedar sama ada apa yang dia nampak ni sama ada dalam mimpi dia ke ataupun benda ni betul-betul real. Dia tak dapat nak pastikan benda tu. Tapi benda tu makin lama makin dekat dengan dia, merangkak ke arah dia. Dan makin lama makin dekat, tiba-tiba dia rasa flat hitam dia. Tak lama lepas tu Kamal tersedar daripada tidur dalam keadaan dia yang berpeluh-peluh, menggigil. Dia tak boleh lupa tau apa yang dia mimpikan tu. Dan dia terus berdiri, terus pergi ke pintu bilik dia, dia terus buka lampu terang-terang. So malam tu dia tidur buka lampu seterang-terangnya. Dia bukan buka lampu bilik je, dia keluar dekat depan rumah dia tu, dalam rumah tu dia buka semua lampu kat dalam rumah dia. Keesokan paginya dia terus pergi cari abang yang pernah tegur dia tu tau. So Kamal ceritalah apa yang jadi pada dia. Dan so brother ni bila dengar cerita Kamal, dia senyum je. Dia macam dah tahu sesuatu tau. So Kamal ni desak lah brother ni suruh ceritakan apa yang berlaku sebenarnya kalau brother ni tahu apa-apa info pasal rumah tu kan. Rupa-rupanya abang tu memang dah tahu sesuatu dah pun. Abang tu bagi tahu yang rumah tu 4 tahun lepas ada satu perempuan mati bunuh diri tau. Dia mati gantung diri dalam bilik yang kecil tu lah. Dia guna kain cadar, dia ikat dekat kipas. Lepas tu dia gantung cadar tu dekat kipas dan ikat kat leher dia. Yang lagi sedih pula, mayat dia dijumpai selepas beberapa hari selepas jiran dia terbau busuk datang daripada rumah tu. Itu yang bila Kamal masuk rumah tu kan, kadang-kadang dia terbau busuk tau, bau bangkai. Itulah sebabnya. Dia kata sejak kes tu ramai jugalah yang sewa rumah tu, tapi tak kekal lama. Abang tu kata maybe budak yang sewa sebelum ni pun terus tak nak balik. Antara sebab-sebabnya puncanya inilah juga. Kamal pun bagi tahulah, patutlah dia tak pernah nampak penyewa bilik sebelah dia tu kan. Mungkin antara sebab penyewa tu takut nak balik sebab benda-benda macam ni lah. Brother tu juga ada bagi tahu Kamal, kalau kau rasa kau nak terus duduk dekat situ, duduklah. Tapi kenalah kuat semangat. Tapi kalau kau ada pilihan, baik kau pindah je. Kebetulan abang tu dapat tahu blok dekat kawasan sebelah ada juga cari penyewa bilik. Kamal ni bila dia dapat tahu ada blok sebelah ada bilik yang kosong untuk disewa, dia tak tunggu lama tau. So dia terus direct pergi blok sebelah tu, pergi cari bilik yang abang tu kata ada kosong. So syukurlah belum ada lagi orang yang lain yang tanya. Kamal bernasib baiklah dia dapat bilik sewa tu kat blok sebelah tu. So Kamal teruslah call bagi tahu owner rumah lama yang dia duduk tu yang dia nak pindah. Dia dah tak nak lagi duduk kat situ. Tapi owner tu bagi tahu dekat Kamal dia tak dapat nak pulangkan balik deposit Kamal. Owner suruh je Kamal duduk kat situ lagi sebulan tanpa bayar apa-apa sewa untuk cover duit deposit dia. Sebenarnya Kamal dah tak peduli lah. Dia kata kalau tak pulangkan duit pun tak apalah. Bukankan lagi sebulan tau untuk duduk kat situ, lagi sehari pun Kamal dah tak nak duduk lagi dah. Asalkan dia dapat keluar dari rumah tu pun dah syukur dah. Alhamdulillah di bilik sewa yang baru ni, di rumah yang baru ni, dia dapat rakan serumah seorang guru tau. Orang lagi kerja dekat bagai Foodpanda. Sekurang-kurangnya rumah tu taklah sunyi. Lagipun cikgu yang kerja yang serumah dengan Kamal ni, dia work from home. Jadi Kamal adalah kawan. At least dia dapat lagi yang serumah kan, daripada dia duduk seorang kat rumah yang berpuaka tu kan. Okey, begitulah kisah Kamal dengan rumah yang disewanya tu. Rumah puaka yang disewanya tu. Yang tu ayat paling tepat tu. Okey guys, so cerita Kamal ni dah habis lah guys. So korang Aku kalau cerita pasal rumah puaka ni, aku tak berani nak cakap banyak-banyak sebenarnya. Yelah, kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita nampak rumah nampak elok je, rumah cantik, kemas. Kita tak tahu, kita tak akan tahu pun sebenarnya selagi kita tak duduk. Begitulah. Apapun, semoga kita ni semua ni dilindungi lah. Sebelum aku tamatkan malam mistik hari ni, seperti biasa guys, aku minta jasa baik korang.
Tolong like, share dan subscribe channel aku ni. Jangan lupa tekan butang loceng supaya korang dapat menerima notifikasi cerita aku yang akan datang. Okey? Itu saja yang aku nak sampaikan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di malam misteri akan datang. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam Misteri.